Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada petang ini cikgu ingin sharekan sedikit bahan bantu kita tiga. Okey, diharapkan para pelajar dapat fokus tajuk spesifik ini. Okey, dalam tajuk spesifik ini kalau anda lihat apa yang penting di sini ialah soalan, pemahaman soalan. Pada soalan nombor 1 adalah fakta. Jelaskan sebab tercetusnya perang dunia pertama 5 markah. Kemudian yang kedua, terangkan faktor berlakunya perang dunia kedua. Beza pertama dan kedua. Yang ketiga, perang dunia pertama dan perang dunia kedua telah meninggalkan kesan yang besar kepada dunia. 20 markah. Buktikan. Jadi ditanya kesan. Soalan yang keempat pula berbeza daripada tajuk perang. Ditanya bagaimanakah Malaysia berperanan dalam menjamin keamanan dunia. Jadi kat sini peranan Malaysia lah dalam PBB 10 markah dan juga ASEAN 10 markah. Yang ini kena jaga-jaga supaya anda lihat soalan tu adalah 41 dan 42 sebanyak 10 markah 10 markah. Perhatikan 5 tambah 20 di sini dah 25 tambah 20 45. 45 tambah 20 lebih kurang 65 lah. Ni adalah contoh soalan fakta saja yang anda kuasai dengan perfect. Kita akan cuba lihat bagaimanakah contoh. Ni banyak contoh-contoh soalan spesifik. Kalau soalan tadi, kalau anda lihat yang pertama, tadi ditanya tentang yang pertama tadi sebab tercetusnya perang pertama. Jadi soalan yang bentuk direct ni bagi saya tak ada masalah. Kalau ditanya sebab, ditanya latar belakang, kerana soalan tu dia dah ada di dalam skema dalam bahan sumber anda. Cuma tugas anda adalah dalam bahan sumber tu ada dah highlightkan. Contoh cikgu highlightkan ni faktor meletusnya perang pertama. Anda dah sepatutnya dah highlightkan lah. Kemunculan semangat nasionalisme. Kemudian anda dah highlightkan perkataan membentuk negara besar, bangsa. Kemudian anda dah highlightkan untuk mendapatkan tanah jajahan. Kemudian highlightkan perkataan sanggup perang. Ini adalah kalau anda lihat dekat sini sepintas lalu. Saya cuba tandakan dengan gunakan snap. Betul. Kalau dilihat dekat sini, sekejap tengok strip tu kejap. Cikgu cari dalam strip tu cikgu. Kejap. Kita tengok soalan ni. Saya cuba crop ni. Pada soalan tadi. Soalan ni tadi kan. Ini adalah tentang faktor kemunculan semangat nasionalisme. Jadi soalan ni dia direct. Jadi anda perlu hanya tahu tandakan fakta tu adalah semangat nasionalisme. Huraian dia adalah membentuk negara bangsa. Jadi anda boleh tandakan lah kat situ. Yang pertama adalah semangat nasionalisme. Kemudian membentuk negara bangsa. Yang ini adalah satu perenggan lebih kurang 5 markah lah. Nasionalisme, negara bangsa. Dia bagi contoh, ada Jerman dan Itali. Kemudian dapat tanah jahan, ada sanggup perang. Ini satu perenggan. Perenggan yang lain anda nyatakan lagi lah. Sebab untuk mendapatkan bahan mentah, lingkungan pengaruh. Barangan siap. Anda tandakan lah. Ada kemudian yang ketiga pakatan. Perhatikan 1, 2, 3 sampai kat sini 4. Ini adalah isi penting yang wajib dijawab dalam sekitar berapa markah tadi? Katalah tadi memang 5 markah. Kalau lihat kat sini lebih pada 5 Jadi lihatlah masa anda. Kalau masa anda menulis tadi sekitar dalam 9 minit lebih, anda dah sampai kat sini kan. Katalah sampai sini dah habis, dah selesai.
Okey, masa dah cukup. Katalah masa dah cukup. Masa dah cukup, dah tamat, dalam sekitar 10 minit. Anda tak payah sambung lagi yang perenggan yang ketiga dan yang keempat. Okay? Jadi anda terus beralih kepada soalan yang lain. Okay? Itu kena pantas lah. Kepantasan menulis itu sangat penting. Okey, cikgu cuba lihat soalan membentuk kebat. Dalam soalan kebat ni, okay, soalan fakta tu tak ada masalah. Okay, cuma yang cikgu bimbangkan ni adalah pemahaman anda kepada soalan kebat lah. Soalan kebat ni contoh okay, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu gagal menangani konflik dunia. Buktikan. Jadi soalan ni diminta anda buktikan tentang pernyataan tentang bagaimana kita nak buktikan bahawa PBB tu gagal. Okay, gagal menangani konflik dunia. Okay, jadi dalam warna merah. Kenapa dia gagal? Kita akan cakap lah PBB dikatakan gagal. Ambil daripada kata kunci kat sini tadi, gagal menangani konflik dunia dalam menegakkan undang-undang antarabangsa yang melanggar hak asasi manusia melalui jenayah perang. Kita ada banyak perang. Okey, kerana itu yang pertama. Contoh terus bagi rakyat Palestin sekarang menuntut hak mereka di tanah air sendiri. Dan namun mereka seperti tiada saluran mendapatkan keadilan. Okey, tiada saluran, malah PBB tidak bertindak tegas. Okey, kalau lihat di sini 1 2 3 4 kat sini ada 4 isi. Okey, 4 isi kat sini. Okey, saya contohlah 4 isi. Okey, 4 isi yang dah buat. Okey, kemudian markah ni biasanya lebih daripada 4 lah. Okey, soalan ni biasa 10 atau 10 markah. Kemudian mari keselamatan dikatakan bertindak selektif terhadap negara yang melanggar, memilihlah yang menimbulkan konflik dunia. Contohnya di Afghanistan, lebih contoh terus, beribu-ribu orang awam dibunuh melalui serangan drone. Begitu juga di Myanmar, isu Myanmar, etnik Rohingya, ada 2 isu kat sini. Kemudian ni contoh banyak. Afghanistan ada, Rohingya. Tidak semestinya anda menulis kesemuanya. Okay? Kemudian anda boleh nyatakan juga pada masa yang sama bawah ni, PBB juga gagal menangani Islam, gejala Islamfobia. Okay, apa maksud Islamfobia ni? Menakut-nakutkan orang ramai tak ada Islam yang mencetuskan konflik dunia. Okey, terus bagi contoh kegagalan PBB menangani pembunuhan kejam. Okay, itu juga gagal jugalah kerana dia membiarkan isu tersebut. Okey, sepatutnya PBB ni membincangkan isu. Okey, tindakan yang sewajarnya sepatutnya dibuat membincangkan isu, tapi dia tidak dapat mengeluarkan satu resolusi yang tegas. Di situlah peranan kita akan nampak peranan Malaysia kat sini. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyampaikan putusan tahunan yang mengatakan PBB telah berjaya dalam mempromosi pembangunan sosial dan ekonomi, namun PBB gagal menangani aspek keselamatan. Jadi begitu berani Tan Sri Muhyiddin menyatakan dalam Perintah Agung PBB yang ke-75 ini juga merupakan salah satu yang kita buktikanlah kegagalan PBB. Okey, soalan yang lain. Soalan ni beda daripada fakta. Peranan Malaysia. Okey, soalan tentang peranan Malaysia. Peranan Malaysia ni adalah soalan fakta lah. Jadi kalau soalan macam ni ada banyak, OIC, NAM, Commonwealth, negara-negara selatan, kena lihatlah bentukan markah. Katakanlah soalan markah tu 20, 5, 10, 15, 20. Berarti 5 isi ni kena adalah 20 markah, tambahkan lagi 2 je lebih. Jadi ada lebih kurang 22 lah, ada 22 isi. Cuba kita lihat apakah peranan Malaysia kat sini. Okey, kita terus nampak kat sini peranan Malaysia dalam menangani konflik ni adalah bergerak aktif. Okey, terus tandakan zamannya Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai pengurusi OIC. Dikaitkan dengan isu 3K, keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Nilai Islam Ahmad Badawi telah membawa konsep kesederhanaan hadari dan menolak keganasan. Yang kedua, kita nampak Malaysia telah berjaya menangani konflik politik. Okey, konflik politik menjadi perantara dalam konflik Iran dan Iraq, membawa kepada gencatan senjata. Okey, seterusnya kita terus kepada
Malaysia membebaskan sokongan kuat, memberikan sokongan kuat kepada rakyat Palestin, perjuangan rakyat Palestin, membebaskan negara mereka dari rajam Israel. Malaysia juga beri tuan rumah bagi persidangan di Palestin, dan menyokong hak rakyat Palestin. Kemudian Malaysia menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan, yang dibantu oleh Kesatuan Rusia. Dalam bidang pendidikan dan pembangunan ekonomi, Malaysia telah membuka peluang kepada negara-negara pelajar daripada negara OIC. Ni masih lagi OIC. Nampak OIC ni banyak. Kalau lihat di tanda sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak Jadi kan anda kena pilih lah Mungkin perenggan pertama awak buat, lepas tu perenggan mana lagi awak buat. Yang itu kena selected lah. Awak kena selected ataupun mengolah jawapan ayat yang kedua ni boleh digabung jalinkan dengan ayat ketiga dengan cara yang paling mudah sebab markah ni dia banyak jawapan, jadi kena pandai-pandai penunjukkan masa untuk semua. 6 pula kat sini. 6 tu adalah pergerakan negara-negara tanpa pihak. Penyertaan dalam 6 ni membuktikan bahawa dasar daripada Pulau Barat kepada dasar yang neutral, aman, bebas dan berkecuali. Di sini kita nampak peranan Malaysia dah lantang lah menyuarakan pelbagai isu. Menjadi tuan rumah 6 kali ke-13, kemudian sikap terhadap isu Palestin pun ada, dan juga serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq, satu pencerobohan. Kemudian Malaysia juga lantang menyuarakan isu pencerobohan yang kita kenali sebagai isu apartheid kepada Afrika Selatan. Kemudian kita nampak sidang Kemucat 6 di Indonesia membangkitkan isu Bosnia Herzegovina yang tekan oleh Serbia, di mana konsep ini telah membawa kepada pergantungan keanggotaan Yugoslavia. Jadi Malaysia telah menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina untuk menangani konflik tersebut. Kat sini peranan kita boleh letak influence. Kesimpulannya, Malaysia memainkan peranan yang berkesan sejak menyertai 6. Malaysia telah dipandang tinggi. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga ada 10 isi. Kalau diminta 5, sama juga macam tadi, anda kena selected lah, mengambil isi kat sini sekitar dalam 7 isi. Anda boleh letak lah 7 dalam sekitar 5 hingga 7 isi. Kalau sekitarnya soalan tu minta 5 markah. Anda boleh juga buat 8 isi bergantung kepada kecepatan anda menulis, dan sebab tu kena baca dahulu. Kemudian yang Commonwealth pun sama. Kalau Commonwealth, peranan Malaysia dalam Commonwealth adalah memperjuangkan hak asasi manusia, mengetengahkan isu global, melantang menekan dan menentang rasa apartheid, yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Ketegasan Malaysia menyuarakan isu tersebut. Jawapan yang paling baik adalah menjawab bukan fokus pada fakta, tetapi fokus pada fakta yang dilengkapkan dengan huraian lanjutan. Jadi adalah lebih baik kamu mengambil satu perenggan yang penuh yang telah sempurna ayatnya, tapi kamu kena tanda lah, macam ni dah tanda, dah tanda manakah isi dia. Kamu dah boleh mengagak berapakah isi yang telah dikumpulkan. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dah boleh lah sekitar 1, 2, 3 perenggan. Bergantung pada tulisan anda. Ini banyak, nak tulis semua tak mungkin lah anda tulis semua dalam masa yang sangat terbatas. Ini memang banyak lah. Kalau lihat kat sini, kadar cukai ada, sukan Commonwealth ada. Lepas tu dia berikan satu influence. Negara-negara selatan pula menunjukkan peranan Malaysia mengurangkan pergantungan kepada negara maju. Malaysia dalam Kumpulan Baharat, harga ekspor bahan mentah dapat diatasi dengan meningkatkan kerjasama ekonomi, tanpa bergantung kepada negara maju. Lepas tu diwujudkan seluruhan dari selatan. Peranan Dr. Mahathir menumbuhkan G15. Kemudian penubuhan G15 tu apa impak dia? Dapat mengatasi masalah konflik ekonomi. Dan
beritahulah peranan dia dalam G15 tu. Projeknya adalah kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, serta penubuhan kemudahan kredit. Kesimpulannya, peranan Malaysia membantu negara-negara anggota, kemudian meningkatkan ekonomi negara. Cantiknya sesuatu jawapan anda jika ada kesimpulan ataupun inferen. Jadi apa yang telah dibina ni adalah bersesuaian dengan cara anda menjawab. Jadi anda kena tandakanlah dahulu. Soalan kebat yang berikutnya. Konflik dunia yang berlaku pada hari ini menyebabkan dunia tidak aman. Buktikan. Bila seorang tanya buktikan dan dunia tak aman, jadi anda kena buktikanlah apa bukti dunia konflik dunia tak aman. Konflik dunia yang berlaku pada hari ini menyebabkan dunia tidak aman. Sewajarnya dunia yang semakin bertamadun dan canggih dapat menangani konflik yang dihadapi oleh dunia. Sewajarnya ini dapat dilihat terhadap krisis yang melibatkan Amerika yang bertegar dengan Korea Utara membabitkan isu senjata nuklear. Jadi isu kat sini adalah berkaitan dengan Amerika lah dengan Korea, berkaitan dengan senjata nuklear. Setiap kali Korea Utara melancarkan ujian peluru berpandu, Amerika menyatakan kesediaan untuk perang. Jadi Amerika ni sentiasa nak berperang je. Dan ini mengancam negara-negara berdekatan, termasuklah negara kita dari segi pelaburan atau ketenteraan. Sekutu masing-masing juga bersedia memberi bantuan sekiranya peperangan berlaku. Contohnya, China memberi bantuan kepada Korea Utara jika peperangan ini berlaku akan melibatkan seluruh dunia. Jadi maksudnya mengulangi semula peperangan yang berlaku sebelum ini, seperti dalam perang dunia pertama dan dunia kedua. Jadi ini adalah contoh berkaitan dengan konflik dunia pada hari ini. Kalau tanya wajar ke tidak, dunia tidak aman, inilah kita buktikannya. Selain itu, Amerika juga berkonflik perdagangan. Selain daripada konflik yang berkaitan dengan ujian pandu, konflik perdagangan juga muncul dengan China. Apa bukti dia? Pembalahan perdagangan, menjejaskan ekonomi dunia. Begitu juga konflik di Mindanao, kerajaan Filipina dan bangsa Moro yang menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Pada masa kini, persetujuan damai dimeterai. Pada masa yang sama juga kita lihat konflik di selatan Thailand antara Bangkok dengan pejuang pemisah petani yang berada. Jadi banyak ribuan terbunuh lantaran kerana berlakunya perbalahan, berlakunya konflik. Ini semuanya adalah menyebabkan ramai rakyat terbunuh. Seterusnya, konflik di Myanmar menyatakan kerajaan Myanmar tidak dapat menyelesaikan isu Rohingya. Beberapa etnik minoriti bertempur dengan tentera. Hal ini membawa kepada meningkatkan kadar pelarian. Pelarian Rohingya. Sebab itulah menurut kat sini dalam sumber analisa ni menunjukkan banyak pelarian tu sehingga penghujung tahun 2019 terdapat 79.5 juta terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Begitu juga dengan konflik dunia di Palestin, di Chechnya, di Kashmir atau di Timur Turkistan. Didapati kekejaman yang dilakukan oleh umat Islam. Pembunuhan ini memberikan perasaan marah dan melakukan sesuatu sebagai pembalasan. Ketegangan di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam sama ada di peringkat negara atau dunia ini menggambarkan bahawa konflik global boleh menggugat keamanan dunia. Ini contohlah konflik global daripada tindakan kekejaman yang berlaku kerana pembersihan etnik. Itu kita konflik global. Itu juga menunjukkan negara tersebut berlaku tidak aman. Ini semuanya bukti-bukti lah. Sebab dia minta buktikan. Negara paling aman adalah Iceland. Negara paling bergejolak adalah Syria. Keganasan ini membawa kesan buruk kepada ekonomi global yang membawa kepada kerugian Amerika Syarikat. Dan oleh itu menjadi tanggungjawab rakyat di seluruh dunia menjaga keamanan dunia. Perhatikan di sini ada inferen. Jadi saya catat kat sini inferen. Inferen tu ada dicatatkan, menunjukkan ayat akhir tu perlu ada, walaupun sedikit perlu ada inferen. Menjadi tanggungjawab rakyat menjaga keamanan dunia. Soalan seterusnya, mengapakah konflik dunia masih berlaku pada hari ini? Berikan penjelasan anda.
Okey, benar konflik dunia sekarang masih berlaku pada hari ini kerana berkaitan dengan ideologi yang berbeza. Keadaan ini mewujudkan jurang persefahaman yang luas. Contohnya, bagi contoh ada negara yang berpro-barat, ada negara yang berideologi komunis. Okey, macam blok dunia lah. Okey, seterusnya, wujud sikap ego kuasa besar yang hanya mementingkan diri dan enggan berunding dalam menyelesaikan satu masalah. Masing-masing cuba meningkatkan kekuatan negara dan bersedia melancarkan serangan. Terdapat juga negara yang ingin mengembangkan sempadan agar negara mereka menjadi luas. Contohnya, konflik yang berlaku antara Israel dan Palestin. Perhatikan fakta yang pertama, ego. Uraian dia ni 1, 2, 3. 3 uraian tu menjadikan dia sangat kukuh jawapannya. Okey. Jadi dia bergantung pada fakta yang anda nyatakan yang pertama, barulah anda buat pengembangan isi. Ada pengembangan isi satu saja bergantung kepada fakta yang diberikan lah. Okey, kemudian fakta yang berikutnya persaingan ekonomi. Okey, masing-masing cuba mengembangkan ekonomi. Okey, dan merebut pasaran dunia. Keadaan ini membawa kepada penindasan dunia ketiga. Contohnya dibagi persaingan antara Amerika Syarikat dan China yang merupakan kuasa ekonomi yang besar di dunia, masing-masing mahu menguasai ekonomi dunia. Okey, itu memang jelas lah. Seterusnya, terdapat negara kuasa besar yang menceroboh, okey, dan campur tangan terhadap negara lain. Hal ini mereka ingin merampas dan menguasai sumber-sumber bahan mentah seperti logam dan petroleum. Jika dahulu kita nampak berlakunya imperialisme berlaku di Asia Tenggara, sekarang ini berlaku di negara-negara yang kaya dengan bahan mentah seperti Iran. Di mana ada bahan mentah, di situlah kuasa barat akan datang. Okey, konflik dunia berlaku pada hari ini kerana persaingan kuasa untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Semua kuasa besar mahu menunjukkan mereka lah jago dunia. Contohnya diberikan persaingan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China. Secara tidak langsung, persaingan ini telah membibitkan rasa tidak harmoni antara negara ini dan negara lain yang terlibat. Nampak cantiknya bahasa tersebut tersusun. Ada fakta, ada uraian, ada contoh, ada pengukuhan hujah. Okay, itulah kebaikannya kita dalam menjawab. Kata tiga ni dia begitu smooth. Artinya dia terangkan tu tidak begitu panjang. Tidaklah anda menyalin tu berperenggan-perenggan. Maksudnya bukan berperenggan, maksudnya satu perenggan. Anda nampak ni ada pemerengganan serta isi, dan inilah yang memudahkan pemeriksa menanda. Macam saya ni kan senang nak tanda kan, sebab perenggan dia tu banyak. Jadi semakin banyak perenggan, semakin cantik penyusunan ayat awak dan semakin mudah untuk ditanda. Okey. Jelas cikgu tak bacakan semua lah, banyak tu kan. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah cabaran. Macam cabaran ni dah banyak lah cabaran Cuma saya nak bertengok contoh kibat yang lain. Okey. Sebagai pemimpin negara, berikan cadangan anda bagi mengatasi cabaran di atas. Okey, apa cabaran ke atas tu? Cabaran di atas adalah konflik antarabangsa lah. Okey, konflik antarabangsa. Kita akan lihat bagaimanakah pemimpin negara mengatasi cabaran di atas. Okey. Jadi biasanya soalan ni, kalau kita ada menjawab cabaran, dia bisa sinkronis lah dengan langkah. Itu adalah yang terbaik lah. Okey, cikgu tengok contoh dulu Konflik antarabangsa telah menimbulkan pelbagai cabaran. Okey, ditanya apakah cabaran tersebut. Okey, konflik antarabangsa telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada negara-negara di Asia Tenggara. Antaranya lah Asia Tenggara menjadi rebutan. Okeylah, rebutan. Hal ini menjadikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara dijajah. Okey. Okey, kesan daripada kemersitan ekonomi dunia kerana penglibatan penjajah. Okey, dalam sektor ekonomi tempatan. Inilah cabaran pertama yang dilalui oleh negara Asia Tenggara. Okeylah, itu betul lah apa kita berlakukan tadi. Berlaku adalah kerana wujudnya imperialisme. Banyak negara-negara di Asia Tenggara telah dijajah. Benar Perang Dunia Pertama dan Kedua juga telah menimbulkan semangat kebangsaan. Okey, ini sebenarnya
Ada baik, ada juga buruk. Okey, yang baiknya menimbulkan semangat kebangsaan lah di kalangan penduduk di Asia dan Afrika. Kerana kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara terlibat dalam perjuangan rakyat mempertahankan kedaulatan negara. Cabarannya, apa cabaran? Ada juga cabaran Kemunculan gerakan nasionalisme bagi membebaskan tanah air daripada penjajah ini telah menjadikan rakyat berada keadaan tidak tentram. Ialah kerana tadi kita dijajah, kita ada semangat kebangsaan, tapi pada masa yang sama rakyat tu berada dalam keadaan yang tidak tentram dengan dasar-dasar yang diperkenalkan. Contohnya dasar birokrasi barat. Cabaran seterusnya ialah selepas merdeka. Konflik antara bangsa ini mendorong ke arah pembinaan negara bangsa. Negara-negara contohnya Malaysia, contohnya negara Malaysia. Namun proses memperkukuhkan bangsa Malaysia ini diuji dengan masalah ada tuntutan sempadan, ada nilai-nilai patriotisme serta sejarah penjajahan. Maksudnya setelah merdeka kita juga menghadapi masalah untuk membina jati diri negara bangsa. Okey, itu juga salah satu isu lah. Okey, cabaran. Perang dingin yang berlaku telah mengubah keadaan persekitaran Asia Tenggara. Hal ini kerana Asia Tenggara menjadi bangsa kepada negara-negara besar. Benarlah. Cabarannya ialah negara-negara Asia Tenggara tersepit dan perlu berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak menunjukkan sokongan kepada sebelah pihak sahaja. Sebab tu negara kita ni adalah berkecuali. Kalau kita ingat dalam dasar luar yang tahap kedua Okey. Seterusnya, konflik Arab-Israel memberi cabaran kepada Asia Tenggara terutama dalam konteks kehidupan beragama dan pembinaan negara bangsa itu sendiri. Kebanyakan masyarakat Asia Tenggara beragama Islam menganggap Palestin adalah hak orang Muslim dan harus bersama-sama masyarakat Palestin mempertahankan negara tersebut daripada penjajahan bangsa Yahudi. Sokongan secara berterusan kepada masyarakat Palestin telah menimbulkan perasaan tidak puas hati. Ialah kerana kita adalah saudara seagama, jadi kita kena bangkit menentang orang-orang kafir yang cuba mengganggu-gugat hak orang Islam. Di situlah keunikannya hidup beragama. Cabaran seterusnya ialah ideologi keagamaan. Gejala konflik pada abad 20 ni ialah konflik antara mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah dan juga Yahudi. Masyarakat Asia Tenggara yang beragama Islam juga berdepan dengan pengaruh fahaman Syiah yang sedang menular. Kini yang berlaku di Malaysia lah. Konflik dalaman adalah ideologi keagamaan. Okey, yang di bawah ni adalah cadangan. Okey, cadangan ni mestilah berkaitan dengan cabaran ke atas lah tadi. Okey, cikgu rasa cukup sampai sini. Banyak rasanya nak ceritakan ni semua Okey, cukup sampai di sini saja. Semoga anda dapatlah mengetahui sedikit contoh panduan menjawab soalan KBAT. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih.